Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Langkah sekatan bagi membendung penularan COVID-19 di Turki diperketat sepanjang Ramadan. Ini termasuk perintah berkurung pada waktu malam bermula 7 malam berbanding 9 malam sebelum ini. Pengumuman itu dibuat Presiden Recep Tayyip Erdogan. Beliau turut mengumumkan larangan semula makan di restoran dan kafe selepas peraturan itu dilonggarkan bulan lepas. Erdogan berkata keputusan itu dibuat susulan peningkatan kes jangkitan dan kematian terutama di bandar-bandar besar. Semalam, hampir 60,000 kes positif baharu dengan 273 kematian dicatatkan di Turki. Sementara itu, kos pengurusan pandemik COVID-19 di Perancis dijangka menelan belanja hampir setengah trilion euro dalam tempoh 3 tahun. Menteri Tindakan dan Akaun Awam Olivier Dussopt memaklumkan krisis kesihatan itu menelan belanja 158 bilion euro pada 2020. Jumlah itu dijangka meningkat kepada 171 bilion euro tahun ini. Kos itu termasuk peruntukan bagi menampung gaji rakyat yang terjejas dan bantuan kepada syarikat yang masih bergelut untuk bertahan semasa krisis pandemik. Individu berusia bawah 60 tahun yang menerima suntikan dos pertama vaksin AstraZeneca di Jerman akan menerima dos kedua vaksin jenis lain. Para Menteri Kesihatan wilayah Jerman memutuskan bahawa mereka akan ditawarkan sama ada vaksin BioNTech Pfizer atau Moderna. Menteri Kesihatan Negeri Bavaria Klaus Hochek berkata langkah itu bertujuan memberi perlindungan yang lebih baik kepada penerima vaksin AstraZeneca. Setakat ini lebih 2.2 juta individu berusia 60 tahun ke bawah telah menerima suntikan pertama vaksin jenis itu. Pesakit COVID-19 kurang bersenam mempunyai simptom yang lebih teruk dan berisiko lebih tinggi untuk mati. Demikian menurut kaji selidik yang diterbitkan dalam British Journal of Sports Medicine. Kajian itu mendapati individu yang tidak aktif untuk sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum pandemik itu muncul lebih berisiko dimasukkan ke unit rawatan rapi dan meninggal dunia. Para penyelidik merumuskan bahawa jika dibandingkan dengan faktor risiko lain yang boleh diubah seperti merokok, obesiti atau hipertensi, gaya hidup tidak aktif menduduki tangga teratas. Kajian itu meliputi hampir 50,000 orang yang dijangkiti COVID-19. Vaksin COVID-19 keluaran Moderna masih memberikan perlindungan yang kuat terhadap wabak itu dalam tempoh 6 bulan. Ia diperoleh setelah mendapat suntikan kedua dengan keberkesanan lebih 90% terhadap jangkitan COVID-19. Kenyataan Moderna menyebut keputusan itu berdasarkan kajian tahap akhir vaksin sekaligus konsisten dengan kajian sebelum ini. Moderna juga mula menguji versi baru vaksin yang memfokuskan varian baharu COVID-19 yang lebih dikenali sebagai B1351. Ia pertama kali dikesan di Afrika Selatan. Tentera Amerika Syarikat akan diundurkan sepenuhnya dari Afghanistan sebelum ulang tahun ke-20 tragedi serangan 11 September. Pengumuman mengenainya akan dibuat Presiden Joe Biden dalam masa terdekat. Setiausaha Akhbar White House, Jen Psaki berkata, Biden berpandangan bahawa tiada jalan penyelesaian ketenteraan di Afghanistan. Beliau juga menyifatkan kehadiran tentera Amerika Syarikat di negara bergolak itu telah terlalu lama. Sementara itu, Korea Utara diramal akan menyambung ujian peluru berpandu jarak jauh tahun ini. Ia dilihat sebagai jalan untuk memaksa Presiden Biden mengadakan dialog dengan Pyongyang. Perkara itu terkandung dalam laporan penilaian ancaman yang dikeluarkan Pejabat Pengarah Persikan Kebangsaan Amerika Syarikat. Kali terakhir Korea Utara melakukan ujian peluru berpandu jarak jauh adalah 3 tahun lalu. Bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan penyandang juara Bayern Munich menerusi agregat 3-sama. Dalam perlawanan suku akhir kedua, PSG yang beraksi di laman sendiri bagaimanapun tewas 0-1 kepada Bayern. Gol tunggal perlawanan diperoleh hasil tandukan penyerang Eric Maxim Choupo-Moting. Skuad kendalian Mauricio Pochettino layak atas kelebihan gol di tempat lawan. Dalam satu lagi aksi, Chelsea mara ke separuh akhir setelah menang dengan agregat 2-1 menentang Porto meskipun tewas 0-1 dalam saingan awal pagi tadi. The Blues dijangka bertemu sama ada Real Madrid atau Liverpool, manakala PSG dijangka menentang Manchester City atau Borussia Dortmund.
Sekian berita yang disunting oleh Aminur Raliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.